إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا حول ولا قوة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Qala ma'alif qala sallallahu alaihi wasallam ma tuliba laka syai'un situ mislul ittirari wala asra'a bil mawahib ilaika mislul zillati wal iftikari. Artinya tiada tuntut bagimu suatu daripada Allah Ta'ala dan tiada daripada lainnya seperti sifat ittirar, dan tiada yang telah terlebih mensegerakan segala pemberi kepadamu seperti zul dan iftikar. Ma tuliba laka syai'un, mana tiada dituntut bagi engkau sesuatu minallah ta'ala wala min ghairi, dan juga tidak berlain mislu ittirar izwa mujibul at-tahaqquq wa ta'alluq. Sebab ittirar makna tidak satu dituntut bagi engkau sesuatu seumpama ittirar. Mana ittirar dengan makam siddatul faqri, manakala tidak berdoa nak dapat kena ada ittirar. Kalau tidak, doa kita ditolak. Amma yujibul muttar, Quran sebut. Amma tidakkah yujibul muttar, Allah memperkenankan orang yang dalam keadaan siddatul faqri, fakir. Tengah ulama wa misal macam seorang jatuh di tengah lautan. Ketika itu hati dia apa? Bulat betul ke Tuhan. Tu baru kita berdoa waktu itu, bahawa dia akan diterima doa itu dengan syarat. Kalau berdoa dia tidak rasa ittirar, muttar hati dia, doa dia tak dilayan Tuhan kan. Dia mesti ada muttar, mana sangat-sangat fakir dengan Tuhan. Ketika itu buat Tuhan beri kan. Sebab Rasulullah SAW berdoa pun sampai dapat bayat putih tiap dua orang, kau betul-betul berdoa. Ini dia berdoa tangan letak atas perutnya. Amin, amin, macam nak mampu suruh. Tu macam nak mampu tak payah berdoa tu. Kurang hajau dengan Tuhan, biadab. Rasul angkat tangan. Dia angkat tangan dia, amin, amin. Kita tengok menyerap. Tak ada adab dengan Tuhan. Kau ada fakir, hina, bangsat dengan Tuhan. Kau doa pula belagak tak angkat tangan. Angkat betul. Jadi maknanya ittirar ni panggil siddatul faqri, sangat-sangat fakir. Kalau duduk taraf tu ketika berdoa, doa dia akan diterima. Wala asra' bil mawahib, dan tidak ada terlebih cepat dengan kurniaan ilaih kepada engkau mislu zulwatikar.
kecuali melainkan dengan zul. Az-zul, hina diri, iftikar, rasa fakir. Sebab tu Rasulullah SAW bila berdoa, rahsia dia tuan-tuan tengok, dia doa pendek tapi kadang 2-3 baris tu dia membesar-besarkan Allah, memulia-muliakan Allah Ta'ala. Sebab apa? Bila besarkan Tuhan, kita rasa kita kecil. Bila kita muliakan Allah, kita rasa kita hina. Dalam keadaan kita menyebut kekayaan Allah, menampak fakirnya kita. Ketika itu boleh dapat sifat zul, iftikar, fakir mendapat. Ketika itu doa itu akan dimustajab. Ya tahaqqaq bi fakrika yamuduka bi inaih. Tahqiqkan kamu memandang fakir kamu dengan Tuhan. Nasaya kamu dibantu dengan sifat yang maha kah. Tahqiqkan memandang hina kamu dengan Allah. Nasaya kamu akan dapat pertolongan di Tuhan yang maha mulia. Dan tahqiqkan memandang fakir kamu, nasaya Tuhan akan bantu dengan sifat yang maha kaya. Itu keadaan tuan. Faham maksudnya? Jadi apabila seorang hamba tu nak dapatkan bantuan dari Tuhan yang bersifat kaya, mesti dia pandang dia punya lawan kaya apa? Fakir. Sebab kita dengan Tuhan sifat kita berbeza. Yang wajib bagi Allah Ta'ala mustahil bagi kita. Yang mustahil bagi kita itu wajib bagi Tuhan. Faham? Ringkas dia apa? Benda yang wajib bagi Allah Ta'ala mustahil bagi kita. Apa yang wajib? Segala kesempurnaan. Itu ringkas dia. Segala sifat kesempurnaan milik Allah. Bagi kita mustahil, bukan sifat kita. Sebenarnya sifat yang wajib bagi kita apa? Segala kekurangan. Itu mustahil bagi Allah. Jadi maknanya nak dapat lawan tadi. Kalau nak dapat bantuan daripada, ringkas dia secara keseluruhan, daripada zat yang mempunyai segala sifat kesempurnaan, maka sila pandang segala sifat kekurangan kita. Kita pandang ni kekurangan kita, dia akan bantu kan? Kalau kita tak pandang kekurangan kita, bermakna dia tak kenal diri dia. Ya, dia tak kenal diri. Kalau dia kenal diri dia, pandang kekurangan dia, masya-Allah, mencacak macam-macam madat sampai Tuhan pancarkan. Ya Allah. Maksud ini dua perkara lah ya. Ringkas dia, kita kena ada ittirar qalbi dengan Tuhan, dan maknanya fakir, siddatul fakri, hina dan fakir. Itu baru dia dapat berjalan tu cantik. Dia akan dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bermula ittirar hamba itu ialah menentukan segala sifat ubudiyah. Dia menentukan, ini ittirar ya. Dia memandang segala sifat kehambaan, tuan. Bila dia tahqiq merasakan kehambaan dia dengan Allah, maka Tuhan akan buka pada dia memandang sifat uluhiyah ketuhanan Tuhan yang laisa kamitsli syai', yang sangat dahsyat. Ya, kerana demikian itu tiada dituntut daripada hamba sesuatu terlebih besar daripadanya. Ya, tadi mana menzahirkan ubudiyah, kehambaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Karim. Dan kata Abu Muhammad Abdullah Ibn Manazil radhiyallahu an, bermula ubudiyah, keadaannya keadaan hamba tadi, mana hamba yang kita menterjemahkan keadaan kehambaan itu, iaitulah apa? Rojak dalam tiap-tiap satu kepada Allah Ta'ala. Maksudnya kalau dibukakan makam kehambaan abdi, dia kenal diri dia fakir, hina, ya. Nah saya dia rojak pada tiap-tiap satu kepada Allah Ta'ala. Apa masalah dia akan rojak ke Tuhan? Allahumma, Allahumma. Itu menandakan dia apa? Dia kenal akan Allah Ta'ala dengan sebelah kenal. Atas dipanggil haddul ittirar. Tiraman sangat-sangat fakir dipanggil ittirar. Dan ittirar mana sangat fakir rasa kita dengan Tuhan ni, yang dituntut daripadanya, itu yang Tuhan tuntut. Sebab tu Nabi memilih Rasul atau Nabi lagi fakir, lagi hamba. Tapi jadi Nabi lagi raja tak ada.
Nabi tak pilih itu. Nabi pilih apa? Hamba, atau sifat hamba, tinggi martabat ni. Dan bahawasanya tiada menyangka hamba itu daripada dirinya suatu pada haul dan kuah. Dan bahawasanya tidak menilik, tiada menyangka hamba itu pada dirinya suatu, dia tak angka dia pada haul dan kuah, dan tiada melihat bagi dirinya itu suatu segala asbab, padahal berpegang atasnya atau bersandar kepada Ta'ala. Jadi bila kalbi seorang tadi telah terhapus, ya itulah unsur-unsur nafsan, memandang diri dan seumpamanya, maka dibuka dengan Tuhan. Ya Allah. Dan adalah ia seumpama menepati orang yang karam di dalam laut itu. Macam mana tenggelam laut tu, ketik-ketik terkapar air tu. Dia ada seorang sahabat saya dulu kan, masa mengaji pondok tu, dia budak Terengganu, ya. Jadi bila cuti pondok madrasah, masing carilah, ya, rezeki masing-masing. Dia orang Terengganu, dia pergi ke laut. Ya, budak ni pergi ke laut. Di sana ke laut, dia kalau tengok perahu kita kat sini, dia ketawa kecil, no, dia macam upi. Dia punya perahu, bot dia nangkap ikan tu 20-30 orang sekali pergi, dapat ikan tu satu dek berapa puluh ribu harga dia, ya. Dia nak ceritakan dia punya bot besar 2 tingkat. Dan bila dia nak sembahyang subuh, dia meniti tepi bot kan, dia pun paut dekat bendul, dia paut sabun. Dia pegang dia sabun, syok, loncor, boom, jatuh tengah laut tuan-tuan, ya, terketik-ketik. Jadi oleh kerana umur dia tu panjang lagi, ya, jadi dia punya bawa kemudi tu kata, macam tak sedap. Dia cari budak ni, dia tengok tak ada. Dia kan terketik-ketik, dia ingat jerung sambung. Kejap lagi perahu dekat, mendapat paut naik balik, alhamdulillah, ya. Maknanya apa tu, ketika dia jatuh tu, tak tahu nak katakan, rasa-rasa mati kita ni, ya. Jadi kita hati potong urat menghadap dengan Tuhan, ya Allah selamat, minta, macam tu. Itulah waktu keadaan kita berdoa, kena ada sifat tu, minta betul-betul, berayut, cepat dapat, ya. Nyekap doa, innallaha la yaqbalu du'a min qalbin lahin. Tuhan takkan layan, takkan terima doa daripada hati yang lalai, ya. Dia baca kadang tak faham makna kan, ya, pun jadi masalah juga. Jadi kena fokus dan izharkan fakir, boleh cepat sampai, ya, fakir dengan Tuhan tu. Maka nak nampak fakir ke mana? Zikir, kasrat zikir. Semua kalimah zikir menunjukkan kebesaran, keagungan, kesempurnaan. Setengah ni kesempurna, setengah sempurna apa? Kaya, hebat, ya, dan segala-galanya semua sifat Tuhan. Jadi bila pandang kepada kekayaan Allah, nampak dia fakir. Bila pandang kuah Allah Ta'ala, nampak dia lemah, ya, dan seterusnya. Sebab kita berlawan, sifat tak sama dengan Tuhan. Segala kesempurnaan milik dia. Bila pandang kesempurnaan dia, nampaklah fakir. Situ baru dia tajalli. Kita rasa je kita lemah, fakir, tak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Tunggu Tuhan akan hantar berbagai-bagai hadiah, ya, pembukaan, makrifat dan sebagainya. Allah Karim. Iaitu rojak di dalam tiap-tiap suatu kepada Allah Ta'ala atas had iktirar, ya, atas sempadan fakir. Dan iktirar itu dituntut daripadanya, dan bahawa tiada menyangka hamba itu daripada dirinya suatu, daripada haul dan kuah. Bahkan sampai peringkat difanak lenyap. Yang dirasa haulillah wa quwatillah, kuah dia pun dia tak rasa. Sebab apa? Sebab dia tak pandang, dah fokus kepada haulillah wa quwatillah. Dan tiada melihat bagi dirinya suatu, ya, daripada segala asbab. Mana tak ada semilik, tak ada. Bahkan daripada asbab yang berlaku pun dia tak pandang. Dia terus kepada musabbibul asbab, iaitu Allah Ta'ala. Padahal berpegang ia atasnya atau bersandar kepadanya kepada Ta'ala. Sebab nihayat ilmu tasawuf tu apa tu? Wa anna ila rabbikal muntah, kepada Tuhan tempat kemuncak dia, ya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, kepada Tuhan saja dia bertawakal. Kita tengok cantik, ya, kedudukan arif. Allah Karim.
Dan adalah ia seumpama menepati orang yang karam di laut tu, dan tiada dilihatnya bagi yang menolong dia melainkan Tuhannya. Tu. Kita berdoa kena ada sesuatu macam tu keadaan hati kita. Dan tiada harapnya bagi yang melepaskan daripada bencana selain yang daripada Tuhannya. Makna walhasil semua urusan Tuhan Allah. Kemudian dan kata setengah orang yang arif di kalangan para waliullah bermula ittirar, iaitulah berdiri antara kudrat Tuhannya, maka angkatkannya kedua tangannya kepadanya dan minta, maka tiada dilihat antaranya dan antara Allah Ta'ala tadi kebajikan yang mustahak padanya, ya. Suatu maka berkata ia, kurnia olehmu bagiku hai Tuhanku hingga dengan tiada satu, ya, tak dapat sebab lagi, mana terus bulat direct tadi. Dan zul, ya, zul makna kehinaan tu apa dia, dan iftikar makna fakir apa dia. Tengok zul dan iftikar, iaitulah dua pekerjaan yang lazim ia baginya. Dan mana tadi, dan iftikar itu ialah apa, dua pekerjaan yang lazim tetap baginya, dan kedua itu mewajibkan bagi menyegerakan kurnia Allah Ta'ala. Lagi cepat dia pandang fakir dia, hina dia, ya, lagi cepat dia dapat kurnia. Sebab apa? Yang fakir tu akan diberi, yang nampak rasa sombong besar tu Tuhan tak bagi kan? Allah menyegerakan kurnia hak Ta'ala kepada hamba-Nya dan bersifat dengan kedua tadi. Maka kata Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, Sahal yang setengah daripada wali Abdal tadi, Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu anhu, apa kata Syekh Sahal radhiyallahu anhu, tiada jua menzahirkan akan hamba akan fakirnya kepada Allah Ta'ala dan waktu munajatnya satu tabiat, maka Allah Ta'ala tu mana tadi, dan kata Sahal radhiyallahu anhu, tiada juga menzahirkan hamba itu akan fakirnya kepada Ta'ala. Maknanya terasa betul fakir dengan Tuhan sehingga digerak-geri dari dia dirasakan dalam waktu mendoa pada suatu, melainkan firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, jikalau ia tiada tertanggung pada kataku, nasaya ku jawab akan dia labbaik. Ya, mana kasihnya Allah Ta'ala kepada hamba yang betul-betul bersandar pada dia ni. Ya, kalau dia boleh tanggung, nasaya ku jawab labbaik. Tapi kalau aku cakap labbaik ni hancur lebur kan. Lebur hamba tu. Dia tak boleh tanggung. Ya, maka adalah alamatnya maka adalah alamat tanda dia apa? Fakir kepada Ta'ala dan tiada dilihat baginya wujud. Tiada dilihat dia aibil basirah, bukan lihat dengan mata luar kan ya. Ni Sophie kata, ulama kata apa kata ada wujud pada mata kita wujud. Wujud ni orang tak pakai kan. Wujud kita ada ni orang tak pakai kepada ulama Sophie. Sebab dia adalah benda baru. Wujud yang sebenar dia pakai wujudullah Ta'ala, ya. Jadi kalau boleh tanggung tu saya aku sebut, tapi tak boleh tanggung, maka adalah alamat fikir, alamat fakir je kepada Ta'ala. Itu tiada lihatnya bagi wujud. Itu sebenar orang yang memandang kewujudan dia dengan sebab terjadi wujud Allah Ta'ala, maka dia taraf tu, ya, maka dia betul fakir yang sebenar. Dan tiada ijab serta Ta'ala, tiada ijab dan menjadikan, ya, serta Allah Ta'ala. Allah. Jadi bila dia masuk dalam memandang musyahadah murakabah terbukakan, maka ijad menjadi itu dia tak nampak lah, melainkan semua dari dia. Terangkan hijab. Hijab penting diasah dengan air, zikir, murakabah dan musyahadah, ya. Mana zikir yang disupakan dengan air. Yang tu ahli zikir mungkin cari zikir minum juga. Itu tak apalah, ambil berkat kan. Maknanya zikir yang disupakan dengan murakabah. Allah.
Kemudian kata Sa'ad radhiyallahu an, satu lagi, tiada jua menzahirkan hamba akan fakir kepada Ta'ala waktu doa itu melainkan firman Allah Ta'ala bagi malaikatnya, jikalau tiada ia tertanggung ya pada kataku saya ku jawab akan dia labbaik. Itu dia ya. Maka adalah alamatnya fakir kepada Ta'ala itu apa? Tiada dilihat baginya wujud dan tiada ijad, tiada menjadi serta Ta'ala. Mana yang nampak menjadi hanya dia. Nikmat apa dia panggil ni? Ijad wal imdad. Lepas tu kan nikmat Tuhan menjadi besar, dapat kita beriman, masya-Allah. Kemudian imdad madad, satu nafas dibantu ya. Itu maknanya nak ceritakan sampai seorang tadi apabila dia betul-betul bergantung dengan Tuhannya. Tuhan akan buka. Jangan bergantung dengan amal ya. Sebab mata akan bawah dia kata, lau annaka la tasilu ilaihi illa ba'da fana'i masawika wa mahwi da'awika. Jawab dia apa? Lam tasil ilaihi abadan. Masya Allah ya. Tak akan sampai ke Tuhan hampa bila-bila pun. Tengok, jikalau dia kata, jikalau bahawasanya engkau tiada sampai, lam tasil ilaihi ila ba'da fana masawi, melainkan selepas apa? Kemudian pada fana, hilang yang lain baru dibuka ya. Gila masawi, fana segala kejahatan dan hapus segala dakwam. Kalau begitu maknanya terhapus ni, terikat hijab baru nak buka. Jawab dia, tiada sampai engkau pada selama-lama ya. Sebab yang menyampaikan ialah Allah Ta'ala. Itu sebab kerja lah kita buat saya, sebab orang serah kepada dia, insya-Allah ada bahagian dia buka. Kena ia sifat yang lazim bagimu ya, sifat fakir kita, dan boleh tanggal daripada melainkan dengan menghilangkan wujud. Tidak boleh tanggal. Tetapi jikalau engkau fikirkan nescaya kau dapat segala kebajikan itu jauh dalam tiap-tiap hal daripada Tuhanmu. Mana tadi? Kerana tiap-tiap satu itu kembali kepada sifat, dan demikian itu kembali sifat kehendak ya. Kehendak maknanya jauh, mana berlaku imbiat terjauh daripada tiap-tiap ya hal daripada Tuhan. Lepas tu dia kena bentar fana, dia fana boleh terbuka. Kalau lagi tak terfana dia rasa sedih. Dia rasa sedih tu yang hijab. Bila hijab ni makin jauh, bila jauh dengan Tuhan, ibadat mana nak dapat sedap, makin jauh. Sebab kita latih minta ta'ala tarik kalbi kita ke hadrat dia sehingga terpadam yang lain. Itu nikmat besar tu. Dan kata setengah mereka itu bahawa tiadalah sah hilang, tiada sah hilang barang yang ada ia tabiat daripada kejadian, dan hanya senya hamba memelihara amal segala sifat yang jahat. Maka bahawasanya barang di dalam asal kejadian itu dipanggil muhalun, bahawa hilang ia melainkan dengan adam zat. Jadi hilang zat, hilanglah sifat dia tadi. Jadi maknanya sifat hamba tadi apa? Fakir, berkendak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiadalah sah hilang barang yang ada tabiat dalam kejadian. Mana kalau kita ikut lagi tabiat yang radiah, ini akan dia terhijab dengan Tuhan. Bila dipadamkan baru dia terbuka ya. Sebab dia akan datang, dia akan sambung, dia kata walakin iza arada ay yuwassilaka ilaihi, jawab dia satara wasbika biwasbih wa ghatta na'naka min na'tik ya. Tetapi apabila Allah Ta'ala kendak menyampaikan engkau pada dia makrifat, jawab dia satara wasbik, dia akan tutup wasaf kita ya. Tutup wasaf dengan handphone tutup tutup wasfi itu, mana sifat wasaf, mana sifat kita dia tutup. Satara wasfika, satara wasfak biwasbihi, dengan sifat dia. Faham tak? Terpadamnya, mana terfananya iradat makhluk ketika dia memandang iradat Tuhan. Lenyapnya ilmu makhluk ketika dia tajalikan ilmu Tuhan. Akhirnya apa? Lenyap wujud makhluk bila dia tajalikan wujud di tajali mana? Syuur qalbi, bukan nampak mata kepala sebenarnya.
Ini semua dipanggil basirah. Mata tak layak nak pandang benda ni. Al-basar la yara illal khalaq, wal basirah la tara illal haq. Mata luar tak layak nak pandang melainkan makhluk. Jadi mata luar sebagaimana sebab, mata dalam tu sak dia begitu. Sebab bila matikan dengan sifat kita boleh nampak. Sebab tu kata mutu qablaan tamut, matikan diri kamu sebelum mati. Makna mati dia panggil mati maknawi, bukan mati hissi. Mati luar ni mati biasa ni. Matikan dalam tadi, pandang diri tu mati, nampak dia. Pandang matikan kudrat, nampak kudrat. Mati iradat ke makhluk, nampak iradat dia. Dan seterusnya matikan keperasaan wujud makhluk, baru dibuka tajalli wujud dia yang paling hebat. Ketika itu dapat nikmat cukup dahsyat daripada Allah Ta'ala. Sebab tu ditutup wasaf kita, dibuka wasaf dia. Ya, itu dia antara apa cara yang telah diperjalankan oleh Allah Ta'ala untuk sampai kepada dia. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina wa maulana Muhammadin alaihi wa Allahumma ighfir lana ya Allah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika astaghfiruka